Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada pagi ini, pada hari ini saya akan cuba menjelaskan tentang penulisan bahagian B, yakni berkaitan ulasan. Harap murid-murid dapat mendengar dengan teliti apa yang saya akan jelaskan dengan melihat bersama-sama PowerPoint yang dibentangkan. Baik, sebelum tu saya akan menjelaskan secara ringkas bahagian B. Bahagian B penulisan bahasa Melayu, kertas penulisan bahasa Melayu UPSR. Maklumat secara ringkas tentang bahagian B adalah seperti berikut. Yang pertama, murid diminta menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra yang dilihat dan dibaca dengan jelas menggunakan ayat yang gramatis. Yang ini, murid akan diberikan soalan dan perlu faham soalan, dan soalan itu boleh berbentuk sama ada bahan sastra atau bukan sastra. Yang kedua, murid diminta memberikan pendapat atau pandangan atau rumusan yang bertepatan dan bersesuaian dengan bahan rangsangan yang diberi. Jadi setelah kita faham soalan yang diberi, kita hendaklah menulis jawapan berkaitan dengan tajuk soalan. Jangan terkeluar daripada tajuk ataupun maklumat yang terdapat dalam soalan. Yang ketiga, ulasan yang hendak ditulis hendaklah antara 50 hingga 80 perkataan. Yang penting tidak boleh kurang 50 patah perkataan, dan kalau terlebih sedikit tidak mengapa, cuma jangan terlalu panjang sehingga melebihi 100 patah perkataan. Okey. Yang keempat, ulasan mesti ditulis dalam bentuk perenggan. Jadi, perenggan yang pertama tidak jarak dari tepi, bermula jarak. Kita boleh gunakan jari kita, dua jari kita terunjuk saiz sederhana. Ke tengah sedikit, mulai perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Biasanya, teknik yang saya ajar murid-murid saya dalam ulasan, kita tulis jawapan dalam 3 perenggan sahaja. Perenggan pendahuluan, perenggan isi-isi, dan akhir sekali perenggan penutup. Baik, yang kelima, bahan rangsangan yang boleh diuji ataupun soalan-soalan yang akan keluar boleh terdiri daripada beberapa bentuk. Tengok dalam senarai itu. Yang pertama, bahan grafik. Grafik ni maknanya gambar. Contohnya gambar bersiri, gambar tunggal, carta, iklan, poster, peta pemikiran dan peta minda. Yang kedua ialah bahan bukan grafik. Contoh, petikan, cerita, dialog, surat, rencana dan laporan. Untuk makluman murid-murid, soalan UPSR pada tahun 2016, 2017, 18 dan 19, apa yang saya telah semak, apa yang telah keluar, yang pertama, bentuk yang keluar ialah bentuk graf. Graf pernah keluar, graf palang. Kemudian ada soalan grafik dan bermaklumat, grafik bermaklumat. Dan yang ketiga, bentuk yang pernah keluar sebelum ini ialah dalam bentuk petikan. Dalam bentuk petikan. Jadi kita perlu bersedia memahami cara-cara untuk membuat ulasan berdasarkan bentuk-bentuk yang mungkin akan diuji pada masa depan. Seterusnya, konsep ulasan dalam bahagian B adalah seperti berikut. Yang pertama, kita membuat rumusan secara keseluruhan tentang tajuk tu. Memberi pandangan pro atau kontra. Pro tu maknanya menyokong tajuk, ataupun kontra, atau kita tidak menyokong tajuk dengan memberi alasan atau sebab-sebab yang sesuai. Yang ketiga, taksiran kandungan. Kita mengupas dalam bentuk deskriptif. Deskriptif maknanya memberi penjelasan sebab musabab. Ada sebab, ada isi, ada sebab, ada keterangan. Kemudian ulasan itu perlu dihurai, ada idea, perkembangan idea. Ada keterangan maknanya. Kemudian ada termasuk amalan baik atau faedah yang terdapat dalam petikan, dan pengajaran atau mesej yang diperoleh daripada soalan yang diberikan. Okey. Yang keenam, bagi mendapat markah cemerlang, calon cadangkan menulis jawapan yang mempunyai kriteria atau panduan berikut. Yang pertama,
isi atau idea menepati tugasan atau soalan. Ulasan idea sangat jelas, tersusun dan menarik. Penggunaan ayat yang gramatis. Gramatis maknanya ayat yang betul dari segi tata bahasa berdasarkan bahan rancangan atau gambar atau tajuk yang diberikan. Jangan terkeluar daripada tajuk. Seterusnya, penggunaan kata dan kosakata yang meluas serta sesuai dengan bahan rancangan atau tugasan. Dan akhir sekali, murid-murid perlu menyemak ejaan dan tanda baca yang betul. Jangan biasakan malas untuk menyemak setelah siap ulasan yang ditulis. Baik, kita terus kepada kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah panduan menjawab soalan ulasan. Panduan menjawab soalan ulasan bahagian B, penulisan. Okey. Yang pertama, ulasan mempunyai perenggan, mesti mempunyai perenggan. Lepas tu ada pendahuluan, perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Sekurang-kurangnya ada 3 isi. Okey, 3 isi. Okey. Perlu ada isi tersurat. Perlu ada isi tersirat. Maksud di sini ialah 3 isi tersurat, 3 isi tersirat. Nanti saya jelaskan apa maksud tersurat dan tersirat. Seterusnya, dalam ulasan perlu dimasukkan penanda wacana yang biasa kita guna, yang baik kita gunakan, contoh selain itu, seterusnya atau di samping itu. Okey. Patuhi jumlah perkataan yang diminta, antara 50 hingga 80 patah perkataan. Kalau terlebih sedikit tak mengapa, cuma jangan kurang daripada 50 kerana markah boleh dipotong. Okey. Dan seterusnya, akhirnya semak tata bahasa, ejaan, huruf besar, huruf kecil, tanda noktah, dan pembinaan ayat yang betul. Ayat tu mesti betul dari segi bahasa Melayu. Kita tak boleh menggunakan bahasa pasar atau bahasa rojak. Okey. Kembali kepada isi tadi. Isi tersurat, isi tersirat. Okay. Kita lihat seterusnya. Peringatan. Okey. Okey. Ni dia. Isi tersurat ialah maklumat yang diambil daripada soalan. Sama ada berdasarkan gambar, catatan, graf, info atau maklumat dan sebagainya yang diberikan dalam soalan. Yang diberikan dalam soalan kita kena fahamlah. Baca soalan, baca arahan, dapatkan maklumat, fahami, boleh buat catatan dan sebagainya. Okey. Yang kedua, isi tersirat. Tersirat pula ialah huraian atau penjelasan lanjut berkaitan isi tersurat yang kita pilih tadi. Untuk lebih jelas, kita tengok nanti slide yang seterusnya, barulah nampak jelas. Bagaimana cara untuk membuat ulasan. Okey, langkah pertama. Tengok macam mana. Ini soalan. Okey. Lihat gambar di bawah dengan teliti berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut. Tulis ulasan yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Baik, kita tengok. Cuba kita cari apa tajuk dalam soalan ni. Apa murid-murid tajuknya? Okey. Tajuknya ialah amalan kejiranan. Amalan kejiranan. Ada 4 gambar yang diberikan dalam slide. Okey. Dan ada maklumat bertulis. Gambar pertama, menziarahi jiran tetangga. Amalan kejiranan. Maksudnya amalan ni apa yang aktiviti yang kita biasa buat atau perlu buat dengan jiran-jiran kita. Okey. Gambar yang kedua ialah bertegur sapa dengan jiran. Bila jumpa jiran kita bertegur sapa, jangan sombong. Yang gambar yang ketiga, menolong jiran yang ingin berpindah. Kita membantu jiran lah. Ini contohlah. Ada jiran yang baru pindah, sama ada dia nak keluar rumah, pindah ke rumah baru, ataupun jiran tu baru nak pindah ke sebelah rumah kita atau berdekatan dengan rumah kita. Okey. Kemudian gambar yang keempat, melawat jiran yang sakit. Jika ada jiran sakit, kalau kita ada peluang, ada kemudahan, kita pergilah melawat jiran sakit di tempat dia dirawat ataupun di rumahnya. Okey, baik. Kita teruskan slide. Baik. Langkah
menulis ulasan. Okey, cikgu cadangkan kita buat jadual atau dengan izin table. Macam ni ya. Kita buat dua kolom, isi tersurat, dua laju isi tersurat, isi tersirat. Berdasarkan gambar tadilah. Okey, kita cuba buat yang tersurat dahulu. Cuba tengok. Okey. Okey, isi tersurat pertama kita ambil dari catatan. Isi tersurat ni kita kena ambil salin bulat-bulat daripada nota atau maklumat dalam gambar, ataupun kalau tak ada maklumat atau tulisan, kita tengok gambar. Apa yang kita faham tentang gambar tu, ditulis. Isi tersurat. Menziarahi jiran tetangga. Okey. Okey, isi tersurat yang kedua. Ambil gambar yang kedua. Bertegur sapa dengan jiran. Bertegur sapa dengan jiran. Kita ambil daripada mana? Ambil daripada gambar. Okey, ambil daripada gambar. Okey. Yang ketiga, kita menolong jiran yang ingin berpindah. Pun juga kita ambil daripada gambar. Daripada gambar. Okey. Dan yang keempat, melawat jiran yang sakit. Inilah isi yang tersurat yang kita ambil daripada grafik gambar ataupun maklumat dalam gambar. Okey. Tersirat pula. Okey. Isi tersirat ialah kita menggunakan idea kita sendiri untuk memberi keterangan atau menghurai lebih lanjut isi-isi yang tersurat yang kita pilih tadi, yang kita catat tadi. Cuba lihat. Okey. Cuba tengok cadangan yang cikgu tuliskan. Okey. Ni dia. Amalan menziarahi dapat dilakukan tanpa mengira masa, agama dan kaum. Ini penerangan lanjut tentang ziarah jiran. Biasa kita ziarah jiran pada bila? Masa bila? Hari raya, ada kenduri kendara, ada jemputan jamuan dan sebagainya. Ini tersirat. Anda boleh ubah isi tersirat berdasarkan idea anda sendiri, berdasarkan pemikiran anda sendiri, tapi sesuai untuk menjelaskan isi yang tersurat. Okey, yang kedua pula. Okey, yang huraian tentang bertegur sapa dengan jiran, ialah masyarakat Malaysia terkenal dengan sikap yang ramah. Ya. Kita memberi penjelasan bahawa masyarakat Malaysia berbilang kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua memang terkenal dengan sikap yang ramah. Ini penerangan lanjut tentang sikap bertegur sapa dengan jiran. Okey, baik. Yang ketiga, menolong jiran yang ingin berpindah. Okey, apa yang tersirat? Kita dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama pada setiap masa. Ya. Sikap tolong-menolong ini antara jiran dapat menjadikan masyarakat kita beramah mesra, bekerjasama, ya. Tolong-menolong, bersatu hati, tidak ada hasad dengki, tidak bergaduh. Jadi kita dapat hidup dengan aman dan damai. Itu yang tersirat, ditulis dalam ayat itu. Dan isi yang keempat, melawat jiran yang sakit. Okey. Ini contohnya yang tersirat penerangan lanjut. Kita sering bertanya keadaan orang yang berada di sekeliling kita, atau kita prihatin keadaan orang yang ada di sekeliling kita. Baik. Pada awal slide tadi dijelaskan bahawa sekurang-kurang isinya 3, ya, 3 isi. Jadi anda ada pilihan sama ada nak buat 4 isi ataupun 3 isi. Tapi yang penting ada isi tersurat, ada isi tersirat. Jadi jika anda rasa 3 isi dah cukup sampai 80 patah perkataan, maka cukuplah anda menulis 3 isi sahaja. Tersurat dan tersirat. Okey. Baik. Terus. Format penulisan ulasan. Baik, Format penulisan ulasan. Okey. Perenggan pertama, pendahuluan. Ni kita belum sentuh tadi. Jadi perenggan pendahuluan ni biasanya mudah je kita ambil daripada arahan soalan ataupun tajuk soalan. Nanti kita akan lihat contoh. Okey. Perenggan yang kedua pula, perenggan kedua ni biasanya panjang. Di mana kita memasukkan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat. Ataupun kalau nak buat 4 pun boleh. 4 tersurat, 4 tersirat. Bersama 2 atau 3 penanda wacana. Sekurang-kurangnya perlu ada 1 atau 2 penanda wacana di dalam ulasan anda.
barulah markah yang anda dapat tinggi. Boleh dapat markah cemerlang. Okey. Ulasan yang tidak mengandungi penanda wacana, markahnya akan turun sedikit. Arasnya akan mula dengan aras baik. Jadi nak dapat aras cemerlang, perlu ada penanda wacana. Okey. Perenggan yang ketiga, rumusan. 1 atau 2 ayat. Kebiasaannya kita hanya buat 1 ayat. Tapi tak salah buat 2 ayat jika ulasan anda tidak terlalu panjang. Ingat, kita menulis ulasan. Kita tak menulis karangan. Jadi ulasan dia ringkas, padat dan tepat. Berbeza dengan karangan, dia panjang, isi, keterangan, contoh dan huraian yang lebih panjang lagi. Itu adalah karangan. Beza antara ulasan dan karangan. Baik. Jumlah perkataan antara 50 hingga 80 patah perkataannya. Okey, baik, saya jelaskan tadi. Baik, itulah contoh ulasan. Berdasarkan tadi yang kita bincang, tajuk tadi ialah amalan kejiranan. Cuba kita tengok contoh yang cikgu telah hasilkan. Okey, ini pendahuluan. Tengok. Jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita. Amalan kejiranan perlu disuburkan demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. Ini adalah contoh pendahuluan. Ada tak kesilapan dalam pendahuluan ini? Cuba perhati betul-betul. Nampak tak ada kesilapan? Siapa tahu? Ada ya. Perenggan pertama tidak boleh dijarakkan. Jadi ada kesilapan tulisan di sini. Perenggan pertama sepatut mula dari tepi. Jadi anda kena betulkanlah. Slide ini nampak ada kesilapan sedikit. Jadi sengaja cikgu silapkan supaya kita boleh peka, prihatin. Perenggan pertama tidak boleh dijarakkan. Dia rapat dari tepi. Okey, kita terus. Ini perenggan yang kedua. Baik. Perenggan kedua tadi apa kita bincang? Apa kita nak tulis dalam perenggan kedua ni? Kita isi apa? Tulis apa? Ya. Isi tersurat atau idea tersurat dan isi tersirat. Kita tengok. Saya bacakan. Salah satu amalan kejiranan yang telah sebati dalam kehidupan masyarakat Malaysia ialah amalan menziarahi jiran tetangga. Okey. Yang warna merah tu ialah isi tersurat. Menziarahi jiran tetangga. Apa dia punya yang tersirat? Tengok. Amalan tersebut amat mudah dilakukan tanpa mengira masa, agama dan kaum. Ini adalah yang tersurat. Tersirat. Penerangan lanjut tentang menziarahi jiran. Yang warna merah tadi tu. Isi yang tersurat. Okey, seterusnya. Warna biru. Selain itu ialah penanda wacana. Okey, selain itu koma, jangan lupa koma selepas semua penanda wacana, selepas penanda wacana wajib ditulis koma, simbol koma. Masyarakat negara ini juga sudah terkenal dengan sikap peramah. Okey. Ini adalah yang ini adalah isi tersirat. Ini kaedah lain sikit. Ditulis dahulu isi tersirat, barulah ditulis isi yang tersurat. Tak masalah. Sengaja cikgu buat macam ni supaya penulisan kamu tidak terlampau terikat dengan undang-undang. Jadi kita dapat membina ulasan dengan kreatif dan inovatif. Okey. Oleh itu, amalan bertegur sapa sudah menjadi lumrah bagi kebanyakan kita. Jadi yang tersurat yang mana? Yang warna merah tu. Amalan bertegur sapa. Itu adalah yang dalam gambar tadi lah. Isi yang tersurat. Jadi tersiratnya lebih awal ni. Yang selain itu, masyarakat negara ini juga sudah terkenal dengan sikap peramah. Saya tulis di awal. Nampak? Tak ada masalah. Tersirat ataupun tersurat. Mana dulu tak apa. Asalkan ada kaitan. Ada kaitan lah. Antara yang tersurat dan yang tersirat. Okey. Baik, saya sambung. Di samping itu, penanda wacana yang kedua. Okey. Masyarakat kita ringan tulang membantu jiran yang ingin berpindah rumah. Ini tersurat. Membantu jiran ialah tersurat. Apa yang tersirat? Hal yang demikian akan dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama pada setiap masa. Nampak? Jadi, cikgu dah tulis di situ. Ada 3 isi tersurat
3 isi tersirat. Jadi yang penting ada isi tersurat dan ada penerangannya isi tersirat. Okey. Perenggan yang ketiga, rumusannya atau kesimpulannya. Mana-mana pun boleh. Anda nak guna rumusannya boleh, kesimpulannya boleh, ataupun akhir sekali pun boleh juga. Okey. Amalan kejilanan yang menjadi sebahagian daripada rutin harian yang telah mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Yang ini penutup bagi ulasan yang bertajuk amalan kejilanan. Jadi cikgu harap penjelasan cikgu ni anda faham. Kalau anda kurang faham, anda boleh ulang semula slide ini, fahami semula secara perlahan, cuba fahami, dan saya akan cikgu akan susuli dengan soalan untuk anda buat kemudian. Apa-apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang salah dan silap kelemahan saya, mohon maaf jika terkasar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.